سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 11, bayang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Iaitu istinja. Wajib istinja pada tatkala berkehendak ia seseorang akan sembahyang, dan umpama sembahyang. Mana umpama sembahyang? Bayang dia, daripada tiap-tiap sesuatu yang terhenti, sah tiap-tiap sesuatu itu terhenti atas suci badan seseorang daripada najis. Atau tatkala pada kata tatkala berkehendak ia kepada sembahyang, atau yakni wajib ia pada tatkala takut berhambur najis itu, berhambur daripada tempat najis, atau takut berlumur ia najis dengan pakaian seseorang, dan lain daripada pakaian seseorang. Iaitu istinja wajib ia. Wajib ni bila ni? Pada tatkala berkehendak ia seseorang akan sembahyang dan umpamanya. Mana umpama sembahyang? Daripada tiap-tiap sesuatu daripada ibadah yang terhenti sahnya sesuatu tu atas suci badannya daripada najis. Jadi istinja ni wajib kita istinja. Tapi bila kau wajib istinja tu? Tatkala nak semayang lah, barulah wajib. Adapun tak semayang laginya, lambat lagi nak semayang, tiba-tiba dia tidak istinja segera, qada hajah sudah selesai, hukumnya makruh juga. Bersegera istinja hukumnya sunat. Dia qada hajat selesai dah, belum sempat istinja, ada hal orang panggil ikut telefon ke apa ke, punyalah panjang berbincang di telefon tu, setengah jam berbincang di telefon tu. Lepas tu macam mana tu istinja tu wajib? Berdosa ke tak dia tidak segera istinja? Istinja wajib. Wajib ni bila tatkala nak semayang. Sebelum tu tak wajib lagi, tapi bersegera istinja selepas selesai qada hajah hukumnya adalah sunat. Jadi sebut kata istinja ni wajib tatkala nak semayang lah, kalau sebut carekah. Yang mana istinja ni wajib istinja ni hak selain daripada Nabi lah. Adapun Nabi-Nabi ni, apa yang keluar daripada Nabi itu kesemuanya suci belaka, tak ada najis. Wa'imat air kencing, wa'imat tahi ke fudalat, hak keluar daripada Nabi-Nabi ni, hak tu suci. Adapun Nabi istinja, sebab apa? Sebab Nabi ni memang bersih sangat. Walaupun tak najis, tapi benda tu tak molek. Jadi Nabi ni dia mubalaghah pada bersuci.
bersuci hak Nabi ni walaupun tak najis pun Nabi istinja juga. Adakah Nabi istinja wajib macam kita istinja? Tak. Kita wajib istinja sebab hak keluar tu najis. Kita wajib lah istinja. Kalau hak keluar tu tak najis, keluar batu sutir contohnya, hak batu tu mungkin berlumur dengan najis tapi tak ada lekat langsung di tempat keluar tu, contoh kita kata, tak wajib istinja. Tanda ni tak wajib istinja, hanya sunat juga. Jadi ni hak betul, hak tak najis batu. Hak Nabi ni memang hak keluar tu tak najis. Jadi tak ada lah wajib istinja kepada Nabi Rasul. Cuma Nabi Rasul istinja ni adalah kerana Nabi Rasul ni sangat bersih, sangat pembersih. Sebab itulah Nabi Rasul pun istinja juga. Jadi kita ni istinja tu wajib pun pada tatkala berkendaki akan sembahyang dan umpama sembahyang, bukan sembahyang saja ni, mana umpama sembahyang daripada tiap-tiap sesuatu amal ibadah yang terhenti sahnya itu atas suci badannya dari najis. Mana hak macam sembahyang juga. Sembahyang memang kita maklum terhenti sah sembahyang atas suci badan daripada najis. Apalagi ibadah yang lain yang seumpama sembahyang yang terhenti sah ni atas suci badan dari najis. Contohnya tawaf. Tawaf tu pun sama macam sembahyang. Tawaf sama macam sembahyang, cuma tawaf ni boleh berkata-kata, boleh bercakap je. Tapi syaratnya suci daripada hadas kecil, suci daripada najis. Ni mana tawaf macam sembahyang juga, di antara ibadah yang terhenti sahnya atas suci badan daripada najis. Adapun kalau sesuatu ibadah juga, sesuatu tu yang tidak terhenti atas sahnya atas suci badan, maka tak wajib juga ada istinja. Tapi jangan buat ni cerita ni. Orang nak ngaji Quran, syaratnya kena suci badan dia najis. Syarat kita tak boleh baca Quran kalau dia najis. Tak. Tapi janganlah yang salah faham ni, berak tak basuh pergi ngaji Quran. Dah berak tak basuh macam mana? Dia ambil sembahyang dulu. Ambil sembahyang macam mana berak tak basuh lagi? Sunat kita istinja sebelum daripada ambil sembahyang, bukan wajib. Sunat je. Kita sah berwuduk serta dengan najis, serta dengan berak tak basuh. Kasar punya berak tak basuh pergi ambil sembahyang. Sunat sahaja. Kita benda ni istinja sebelum daripada kita berwuduk, sunat. Tiba-tiba dia berwuduk dahulu, lepas tu bawah tu tak basuh lagi, nanti dia istinja, dia pakai belakang tangan, wuduk tak batal. Belakang tangan pelik tu. Istinjanya belum, ambil sembahyang, lepas tu ambil Al-Quran, baca Al-Quran, galik-galik pula baca Al-Quran, tapi punggung tak basuh lagi, berak tak basuh lagi. Sebab apa? Hak ni bukan terhenti atas suci badan dari najis, tak wajib lah. Tapi macam sebut tadilah, bukan kata kita nak buat ibadah tak ada saja-saja pun, sunat segera istinja. Tambahan pula kita ni istinja kita di dalam tanda, yang mana kita disunatkan bersegera. Hak dalam tandas tu kita disunatkan bersegera. Jangan duduk lengok-lengok, selesai dah qada hajah nak menung, jangan. Itu tempat tak molek. Segera. Segera tu mana apa? Segera istinja, keluar dari tandas tu dengan kaki kanan. Sebab apa? Dalam tanah tempat tak molek, masuk dengan kaki kiri. Dia tepat-tepat masuk kaki kiri ni jangan lama lah. Bukan tandas je, tepat masuk kaki kiri jangan duduk lama sangat. Macam pasar-pasar tu, masuk dengan kaki kiri, tu pun sama juga. Bukan tempat yang kita boleh nak main situ. Jawab tak, bukan tempat di situ. Pada ni bukan kata pasar tu bukan orang cari rezeki, situ orang menega. Pada ni bukan tempat tak bagus. Tapi kita hak pergi beli ni
Situ bukan tempat kita nak bersembang lah, melepok. Bukan tempat di situ. Bukan tempat dia. Orang berniaga tu, tu kerja mulia, tu cari nafkah kagak wajib. Jadi makna selepas selesai qada hajah, segera istinja. Sunat segera. Wajibnya bila? Tatkala berkendak ia akan sembahyang dan umpama sembahyang daripada ibadah yang terhenti atas ibadah tu oleh suci badan daripada najis. Sebab nak sah sembahyang suci daripada najis, maka wajib istinja. Tapi kita maklumlah kita wajib istinja. Satu ketika kita tidak mampu istinja, bukan kita sengaja, kita tidak berdosa, sembahyang tetap kekal wajib. Contohlah kita kata kita qada hajah dalam pamper, sampai masa tak ada orang yang nak istinjakan kita. Tapi kalau qada hajah dalam pamper tu, sebenarnya kita sudah tidak panggil istinja macam sebut sebelum ni lah. Sebut istinja adalah najis tu berada di tempat keluar, dia panggil istinja dengan air ataupun dengan batu. Jadi macam qada hajah dalam paper, kita tak panggil istinja dah, kita panggil membasuh najis yang wajib menggunakan air sahaja. Adapun istinja boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu. Jadi istinja ni kencing tahi hak berada di tempat keluar. Kalaulah qada hajah dalam pamper, najis bukan berada di tempat keluar, najis sudah berpindah kepada pamper. Daripada najis di pamper tu berpindah kepada peha lah apa semua. Tu tak panggil istinja. Tu dia panggil basuh najis. Disebut kata basuh najis wajib menggunakan air. Tak ada dah batu ni. Batu istinja hanyalah kencing tahi hak berada di tempat keluar. Tu dipanggil istinja. Jadi kalaulah contohnya tidak ada orang yang nak basuh najis sekalipun, kewajipan sembahyang kekal lah. Dia kata wajib ni, wajib membersihkan dari najis jikalau kita mampu. Dah tak mampu, ini kewajipan atas orang yang jagalah pulaknya. Tiba-tiba orang jaga tu tak mari, kita seorang-seorang diri, subuh nak habis dah ni. Orang hak jaga tak mari, dia tak sedar ke, dia macam mana ke, lepas tu macam mana tu, maka dia tetap wajib sembahyang. Dan syarat sah suci badan dan najis tak mampu disempurnakan di luar kemampuan kita, bukan kita sengaja, tapi tidak menggugurkan kewajipan. Kita jangan lupalah, kita di musurat 8 dahulu syarat wajib ada 5, syarat sah ada 9. Syarat wajib ada 5 ni, selagi syarat wajib tu cukup, selagi itulah kekal kewajipan. Sekalipun syarat sah di antaranya suci daripada najis ni tak mampu disempurnakan, kekal kewajipan sembahyang selagi syarat wajib cukup. Tetapi oleh kerana sembahyang dalam keadaan tidak lengkap syarat sah, kita buat contoh di sini, suci badan daripada najis, sembahyang tu wajib diulangi kembalilah. Sebab tidak melengkapkan syarat sah. Tidak melengkapkan syarat sah bukan kita sengaja, tak mampu nak buat. Tapi kenapa sembahyang? Sebab jangan lupalah syarat wajib masih lagi cukup, kekal kewajipan sembahyang. Syarat wajibnya apa? Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas, masuk waktu. Cukup syarat wajib ni, kekal kewajipan sembahyang. Tapi tak berdosa lah, sebab wajib istinja, wajib basuh najis. Tak kala nak sembahyang, hukum asal. Yang kita hak tak cerita tadi ni, dia tidak mampu nak buat, tak berdosa, tapi kewajipan sembahyang kekal. Jadi wajib istinja tak kala nak sembahyang, maka wajib istinja. Ataupun ibadah-ibadah lain yang terhenti sahnya atas suci badan bernajis. Atau pada tatkala takut berhambur najis itu di tempatnya, atau takut berlomok ia najis dengan pakaian atau lainnya.
Kalau lambat istinja, najis tu akan jadi meleleh ke apa ke, maka wajib istinja segera. Ataupun menyebabkan najis itu akan kena kepada pakaian, maka wajib istinja segera. Sebab kita najis hak ada di tubuh, di pakaian, kita segerakan bersih kan, sunat saja. Mana kalau di tubuh kita ada najis, di pakaian kita ada najis, hukumnya makruh. Yang wajib kita basuh segera. Ni bukan hanya semata-mata cerita bab istinja lah. Dia istinja, basuh najis. Hak najis yang ada di tubuh kita, najis yang ada di pakaian kita, yang wajib kita sucikan segera, najis yang menyebabkan berlumur. Pada ni, kalau najis tu kering, tak berlumur ke mana, macam air kencing tahi tu keluar, memang dia tidak berhambur najis tu pada tempat yang lain, yelah kita macam buang besar tu macam buang besar biasa, bukan hak jenis sakit perut. Hak jenis sakit perut tu dia lain tu. Tu kalau kita dah istinja segera tu, nanti dia akan meleleh ke lain tu. Tu wajib tu, sebab dia takut dia akan melarat najis tu. Kalau kita buang besar macam biasa, tak ada apa pun situnya, kering di situ, maka tidak menyebabkan najis tu berhambur, meleleh dari tempat najis pada tempat lain. Najis tu tidak menyebabkan berlumur dengan pakaian, maka sunat saja segera kita istinja, tak wajib. Hak wajib istinja segeranya kalau najis tu berhambur ke tempat lain, ataupun najis tu akan berlumur di pakaian, barulah wajib segera istinja. Sama juga kita pergi kepada najis-najis yang lain, kita kena najis. Najis ada di kita ni, dia mana meleleh ke dah, meleleh, wajib kena basuh segera. Najis ada di kita ni akan berlumur dok di pakaian, berlumur, wajib basuh najis dengan segera. Ada pun tak adanya, kena di kita pun lekat situ je di tubuh kita, kena di pakaian pun maknanya tak berlumur dahnya pada ni. Jadi contoh, masa dia kencing contohnya, najis tu terkena sedikit di seluar pada ni, jadi luar dia ada najis. Tapi najis tu menyebabkan meleleh ke lain ke tak? Tidak. Najis tu menyebabkan berlumur ke tidak? Tidak. Setakat ada di seluar tu je hak bekasan, hak terkena kencing tu. Maka segera basuh najis tu di seluar contohnya, sunat juga segera basuh. Hak wajib basuhnya tak kalau nak semayang, kalau tak ada pakaian lain, wajib basuh lah. Sebab kita nak semayang ni, semayang terhenti sah tu atas suci pakaian tu. Ada. Tapi kalau kita bukan nak semayang pun, kemudian najis yang kena luar kita ni tidak akan meleleh ke tempat lain, dan najis ada tempat kita tak akan melumuri hak lain pula. Misalnya dah kering dah, tak ada lah kata najis di seluar ada kena sedikit kencing tu berlumur pula di kursi tempat duduk, ada dia kering dah situnya, tak ada berlumur-berlumurnya. Maka dia teruskan pakai seluar najis tu, hukumnya makruh. Makruh kita pakai pakaian najis. Saya ada terdengar baru ni orang dihantar, dia kata ada orang ceramah kita pakai pakaian najis hukumnya haram. Pakai najis mana? Najis yang dia najis tu akan berhambur daripada tempat najis, akan meleleh ke lain. Najis yang akan menyebabkan berlumur di pakaian kita, berlumur kena tempat duduk kita, tu belah, maka kita wajib basuh segera, kita pakai, hukumnya haram. Ada pun biasa-biasa kadang-kadang kan, ada ketika-ketika tu kita pergi buang air kecil ke, kena tempat tu tempat dok selesa, usung contohnya. Ada kita berhenti-berhenti perjalanan kan, tapi oleh kerana dah tak boleh dah ni, ke mana pun kena qada hajah juga. Ada dia pun qada hajah ni, alah qada hajah dalam keadaan tutup hidung lah, tengok tempat lah apa semua, macam mana qada hajah kita? Tak ada nak istibrak nak berdeheng nak bangun duduk, tak ada dah, habis keluar basuh tu kok pakai
ni pakai seluar dalam, pakai keluar dah. Tiba-tiba keluar pula sikit. Najis dah tu keluar dalam. Tapi najis tu akan berhambur ke tempat lain ke tak? Tidak. Belum orang kepada pakaian lain kita? Tidak. Maka kita teruskan pakai hak seluar dalam yang memang najis, sebab kena kencing tu hukumnya makruh jua. Adalah rakaman tu dia kata pakai najis hukumnya haram. Kalau kerja-kerja jabat tu kena ada standby semua lah, luar dalam seluar takut-takut kan. Najis luar dalam tak boleh pakai dah. Ke pakai luar dalam tinggal lain. Kena standby lah. Tak pakai luar dalam, pakai seluar panjang. Tak suka pula dah. Dah kalau. Berlaku juga jangan duk main orang tua ni. Dia ada kat ketika-ketika tak berapa nak lawas molek tu. Ada kat ketika tu. Kena. Lepas tu kalau seluar dalam kena kecil, pakai sifat lah. Pakai luar panjang saja. Tak dipakai. Lepas tu kalau najis nak pakai macam mana? Semayang. Saya tak boleh ni, dia dekat semayang ni. Kita masih lagi meneruskan pakai yang najis. Apa hukum dia? Kalau tidak berlumuran, hukumnya makruh. Sama macam bab istiak sama juga. Bukan nak semayang. Dan najis tu pula, najis yang keluar tu bukan keluar macam cahaya apa tidak. Dia tidak akan berhambur daripada tempat najis. Dan najis tu pula tak akan kena di pakaian kitanya. Ada ni. Jadi kita pun istinjaknya kemudian, tak segera, hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab kita disunatkan segera bersih badan kita daripada najis, walaupun bukan kerana nak semayang, walaupun bukan kerana nak takut najis itu menyebabkan berhambur daripada tempat dia, ataupun najis itu bukan takut daripada berlumur dengan bukan. Tapi sunat segera kita istinjak, ini kita bersihkan daripada najis daripada tubuh kita. Tidak wajibnya, yang pertama contoh tak kalau nak semayang, yang kedua najisnya tak kalau takut berhambur najis di tempatnya, najis itu akan meleleh contohnya. Yang tiga wajib istinjak tak kala takut berlumur. Dan jika berkehendak ia seseorang akan bersuci dengan salah suatu daripada keduanya jua. Jua ni bagaimana apa? Nak istinjak dengan air sahaja tanpa batu, ataupun nak istinjak dengan batu sahaja tanpa air. Itu dipanggil bersuci dengan salah satu daripada keduanya, air dan batu jua. Dia afdalnya himpun kedua-dua. Ni tak ni, nak pilih sama ada air sahaja tanpa batu, batu sahaja tanpa air, maka dengan air itu lebih afdal daripada istinjak dengan batu. Kenapa? Kerana ia air menghilangkan akan air najis dan bekas najis, sifat dia, warna, bau, rasa. Bersalahan batu, iaitu batu ni menghilangkan air jua, tidak menghilangkan akan bekas najis. Batulah afdal air sahaja daripada batu sahaja. Ini kalau salah satu daripada keduanya jua. Tetapi bermula yang terlebih afdalnya diistinjakkan pada mula-mulanya dengan batu, kemudian diperikut akan batu dengan air. Ini nombor satu. Mula-mulanya pakai tisu dahulu, lap dengan tisu dahulu, biar hilang sekalian air najis yang keluar. Yang tinggal di tempat tu hanyalah kesan-kesan najis, sifat-sifat najis. Barulah kita istinjak dengan air, yang mana air yang kita gunakan tu akan sedikit, sebab air najis sudah hilang dengan kita menggunakan batu.
Kemudian pula kalau kita istinja menggunakan batu, tisu lah, kita letak tisu diiringi dengan air. Masa kita basuh dengan air itu sudah tidak ada air najis. Air yang turun kelaka ke tempat tandas tu, kita tak timbul keraguan takut air tu campur dengan air tahi yang akan jatuh kena dekat kaki kita, ke beti kita dah. Sebab apa? Sebab tak ada dah. Air najis kita sudah hilangkan dengan tisu terlebih dah. Sebab tu afdal dia tisu, barulah kita pakai air. Kan kadang-kadang kan kita tandas ni, kadang kita tengok di tepi-tepi tu ada halu-halu kuning tu. Mari mana tu? Mari daripada air kita istinja tu lah. Tak ada dia. Kan apa kuning-kuning tepi tu kan, mari daripada air kita istinja. Tapi kalau kita sudah sapu dengan tisu, tak ada dah tu, habis dah. Yang ada di tempat tu hanya bekas-bekas dia saja. Kita pun pakai air, tak ada dah. Air turun tu, turun sifat je. Tak ada dah air najis. Jadi maknanya di hati kita, kalulah air tu mengercik sekalipun, kena di kaki kita sedikit ke, kita tidak akan timbul keraguan. Dia sebenarnya air yang kita istinja mengercik, selagi tak ada air najis di tempat yang mengercik itu, tidak dihukumkan najis. Ada ni. Sehingga kami sehingga ni, kita pekok, kita qada hajah dalam sungai. Tapi sungai tak ada gerai. Gerai pergi sungai tu, kita pun qada ni cerita yang dulu lah ni. Dia pun jatuh dalam tu. Jatuh dalam air tu, mengecik air naik kena di peha kita contoh. Najis tak air mengecik? Tidak, selagi tak nyata air najis. Kita kencing dalam air, patut air tu mengercik naik. Air tu kemungkinan air sungai. Air tu kena kencing. Nampak tak kuning di air naik tu? Ada. Ada bau ke tak? Tak ada. Hukumnya air sungai, tak hukum air kecing. Apa gitu pekah ni. Mana kita buang besar, jatuh tahi itu waktu mengercik. Mengecik air kena peha kita, tak hukum najis lagi tidak berubah air tu. Sebab air sungai yang jatuh tahi ke dalamnya, air tu banyak. Tak ada banyak 2 kolah. Tak sebilang 2 kolah air sungai. Banyak sangat-sangat lah. Takkan jadi najis air tu, melainkan kalau berubah. Dah jatuh tahi ke dalam sungai, air sungai mengercik, dah berubah apa lagi? Dah buat, kita katakan tak ada berubah apa-apa di air tu, kan tak najis lah. Kita ni cerita saya dulu ni, di tempat mengaji, dia tak ada di tandas dia di tepi sungai, dia buat gerai tepi sungai, mandi bawah, gerai tu atas. Bukan sengaja ni, sebab dia nak buat gerai belah bawah tu tak ada tempat nak boleh nak buat pasal tu lah. Belah bawah tu tak ada, belah atas je comel. Dia buat belah atas. Lepas tu mandi bawah ni. Tapi jatuh tu sekejap je. Ikan banyak duk makan. Ada masalah. Ada apa-apa. Hak jenis nakal, digi tunggu bawah tu digi ngosek. Jadi nakal. Tapi dia tika-tika, berkali ikan tu kenyang berkali. Dia tak makan ke banyak ke tak tahu lah. Kita nak naik sudah mandi tu, lalu kat depan kita. Tunggu dulu, biar dia lalu dulu. Biar, hormat. Biar dia lalu dulu. Lepas tu kita naik lah. Dari lalu tu, najis tak air sungai tu. Najis hanya di kawasan bubah saja. Kawasan bubah najis lah. Lepas tu bubah tu turut tahi tu dah turun ke bawah. Tak ada dah bubah, kita pun lalu je lah. Tapi masa mula-mula duduk tu, Allah, kita orang Malaysia, hak benda gitu tu tak pernah lalui. Dia ada telaga, di atas darat tak ada telaga. Telaga jernih, tapi air di bawah pelik. Kalau kita mandi kok, kita rasa macam tubuh kita ni macam lekat benda di tubuh kita. Air jernih molek, tapi bau dia memang tak boleh. Sebab tu orang tak guna air telaga tu, orang tu sungai juga. Tapi masalah tandas tepi tu, Allah lah kata mula-mula dia gitulah ngaji pondok ni. Gatal anak pondok, lepas tu buat manjakan anak, tak jadi. Main mak ayah kita tengok takut anak tak boleh berok. Dia kata, alah kalau bak berok kata susah lah.
Apabila dia sakit perut, kok mana tempat pun dia berok lah juga. Dia takut anak tak boleh nak berok. Mari tengok anak dah pernah duduk dah. Mari tengok tembalik tu tak mari-mari lah. Dah tandah kadang-kadang tandah kekal je. Kalau kita bangun kok nampak orang, kita duduk tak nampak kita, gitu je. Lepas tu tutup pula tak ada nyelok-nyelok pun. Lebih kurang gitu je. Oh, kita orang jenis tandah berkilat semua ni memanglah. Lepas tu macam mana budak baru ni? Tak apa lah. Lepas tu nanti apa? Dia nak berok di mana? Tak apa. Tak apa macam mana? Dia sakit perut je, kok mana pun dia hunggagi ni. Ke boleh tahan duduk pondok boleh seminggu, lepas balik seminggu tu nak berok rumah. Tak ada benda kata boleh ni duduk boleh seminggu dua. Jadi kalih, jadi biasa ni mak ayah awak manja, mari tengok kawan boleh berok kedok. Tak boleh, pakat balik anak dia. Ada biasa tu kata jangan mak manja gitu, tak duduk. Buat manja sungguh. Letak tempat tu tinggal. Sudah. Dia nak balik tak boleh, jauh. Dia mikir mak tak boleh tidur, mak duk mikir anak tak boleh berok lah, anak tak boleh apa. Allah kata benda kecil je. Dia mana kalau mengecik kita jatuh, tahi tu jatuh dalam air mengecik, selagi tak nampak berubah, air tu tak najis. Jadi makna kalau kita istinja dalam tandah tu masa mengercik je, dah sudah fikir lah. Sudah fikir tu. Ni waswah ni. Waswah ni kita dah masuk dalam kiraan. Maknanya dia masuk tandah memang mandi. Masuk tandah bukan buang besar, buang kecil je. Mandi, tukar baju dulu. Sebab apa? Nanti dia kata air kencing mengercik. Kamu kencing ni kamu pancuk dinding ke? Tanya dia. Kamu kencing berdiri ke? Kalau kamu kencing berdiri, di dalam bekas dia tu tidak akan mengercik bekas tu. Kalau kencing berdiri, dah kamu kencing duduk, apa masalah? Air apa? Waswah. Lepas tu masa dia basuh, dah basuh apa masalah kata? Kalau setakat basuh kencing, sedikit je air najisnya. Dia kata mengercik situ, mengercik sini. Walah kalau betul-betul mengercik sekalipun, selagi tak nampak air najis, itu bukan air kencing, tak ukur najis. Cuma nak cerita, kalau kita pakai tisu, kita buang dahulu dia punya air, barulah kita susuli dengan air tu tak ada apa-apa dah. Maknanya kalau mengercik pun kita tidak ada keraguan. Sebab itulah afdalnya tisu barulah diiringi dengan air. Nak pilih air sahaja ataupun tisu sahaja, afdal air sahaja. Sebab air menghilangkan air najis serta dengan bekas-bekas najis, sifat najis. Tisu hanya menghilangkan air saja, adapun bekas sifat-sifat najis tidak hilang. Jadi nombor satunya tisu iringi dengan air, yang kedua air saja, yang ketiga tisu saja. Kemudian kita istinja dengan tisu, kita wajib menggunakan 3 tisu. Kalau kita istinja dengan tisu sahaja. Tapi kalau kita memang nak pakai tisu, patut nak iringi dengan air, kita nak pakai tisu sekali pun tak apa. Tak apa, kita pakai air pula. Hak kata wajib pakai 3 tisu jikalau hanya menggunakan tisu saja. Tapi kalau kita pakai tisu diiringi dengan air, maka tisu tu sekali sapu pun tak apa dah. Sebab apa? Sebab kita akan menggunakan air kemudian. Hak cara paling afdal. Bermula syarat sah istinja dengan umpama batu itu 8 perkara. Nak istinja dengan batu ni ada 8 syarat baru boleh istinja dengan batu dengan tisu. Jikalau tidak ada salah satu 8 syarat ni, maka wajib istinja dengan air, tidak boleh lagi istinja dengan batu dengan tisu. Mana pertamanya, bahawa ada ia batu dengan 3 dengan 3 batu. Pertama syaratnya 3 batu, tu syarat dia. Adapun ketika membasuh najis menggunakan, kita istinja menggunakan air, meniga hukumnya sunat. Kita istinja menggunakan air
hilang ain, hilang sifat, beres. Hak sekali hak wajib. Meniga hukumnya sunat. Sama juga dengan kita basuh najis yang lain, hilang ain, hilang sifat, beres basuh najis, sunat meniga. Adapun meniga ketika istinja dengan batu, itu adalah syarat wajib kita menggunakan 3 batu. Sekalipun kita lalu batu yang pertama kita sapu dengan tisu yang pertama, memang kira habis dah, air najis habis dah. Kita lalu batu kali kedua, batu lain pula, tisu kali kedua tu tak ada lekat apa-apa dah, sekalipun wajib 3 juga. Sekalipun wajib 3 juga. Hak ni hak mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Hanbali, wajib 3 juga. Mazhab Hanafi dengan Maliki, kalau sekali pun habis dah air najis, yang kedua pun tak ada lekat apa-apa dah di batu ataupun di tisu, hanya sunat saja 3. Kita mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali wajib 3 batu, wajib 3 tisu. Walaupun kali pertama sahaja kalau ada air najis, kali kedua ketiga tu batu tu tak ada lekat apa-apa dah, tisu tak ada lekat apa-apa dah, tetap wajib 3 batu. Dan jika tiada suci dengan dia, tiada suci ni tiada hilang air najis, tak habis air najis dengan 3 batu, jawabnya ditambah atas 3 batu hingga suci. Tambahlah yang keempat. Yang keempat habis dah, dan sunat digasal akan dia ganjil. Jadi sekarang ni 3 batu, ada tinggal ain lagi, wajib tambah yang keempat. Yang keempat beres, tambah selagi, sunat tambah jadi 5, sunat ganjil. Hak tadi 3 wajib, tiba-tiba 3 tak habis juga ain najis. Suci di sini bermakna ain najis masih lagi ada, wajib tambah 1 batu, jadi 4. Yang keempat tu beres dah, sunat gasal, sunat ganjilkan, tambah lagi 1 batu biar jadi 5 batu. Itu syarat yang pertama, 3 batu. Kedua, bahawa adalah segala batu itu suci sekaliannya. Suci lah. Kalau batu tu najis, kita pergi lomor pula di tempat nak istinja, maka batu yang ada najis tu akan menajiskan tempat istinja pula. Jadi batu tu suci sekaliannya. Ketiganya, tiada kering najis yang keluar itu. Kalau lambat istinja dengan batu kering dah, maka wajib istinja dengan air 2. Ni masa selesai qada hajah, terus istinja dengan batu. Mana kalau jenis nak istinja pakai batu, pakai tisu ni, dia kena standby awal-awal. Lepas daripada qada hajah baru nak cari batu, kering lah. Kering, maka tak boleh lagi istinja dengan batu, wajib istinja dengan air. Keempat, tiada berpindah najis itu tempat keluarnya, tempat-tempat keluar. Ni bukan jenis meleleh ke apa dak, ni ada mata-mata ada tempat keluar, istinja dengan batu. Kalau najis tu meleleh, wajib istinja menggunakan air. Kelimanya, tiada mendatangi atas najis keluar tu oleh najis yang lain. Maknanya tempat najis ada tu jangan campur dengan najis yang lain. Kalau kata bercampur dengan najis yang lain, najis yang lain tu tidak boleh kita nak istinjakan dengan batu. Hak boleh istinjakan batunya hanya 2 sahaja, air kencing dan tahi. Kalau kebetulan campur dengan najis lain tu macam mana nak tahulah. Tempat keluar najis di punggung kita, cicak ke berok kat situ, nak cicak berok macam mana? Tak kira macam mana pun. Mana kalau kata ada najis lain pula, tupang sekali tempat tu, tak boleh lah, sebab najis lain dia wajib menggunakan air semata-mata. Hak ni najis air kencing, tahi, hak berada di tempat keluar sahaja yang boleh istinja dengan batu. Keenamnya, tiada melampaui najis itu akan safhah dubur dan hasyafah zakar. Safhah dubur ni halaqah dubur tu. Halaqah dubur, jangan sapa ke kemana. Hak ni hak dia sakit perut ni luas sikit, dia hanya tempat keluar saja. Dan hasyafah zakar, makna jangan melampaui kepala zakar. Kalau dia kencing tu tak tahulah macam mana sampai turun ke belakang lagi, tu tak boleh nak pakai tisu. Jangan melampaui safhah dubur dan jangan melampaui hasyafah zakar. Hasyafah zakar ni kepala zakar itulah. Ketujuhnya, tiada mengenai akan oleh air. Tengok,
Bukan kata jangan mendatangi najis lain. Kalau kata di tempat kena najis itu kena air, dia qada hajah, contoh macam tadi kan, dalam sungai ke, dia qada hajah dalam tandas biasa ni, tiba-tiba air dalam bekas tandas tu mengercik kena di punggung dia, bercampur dengan air, maka tak boleh pakai ni tisu batu dah. Dia wajib menggunakan air semata-mata, dia tak boleh campur. Bukan kata di tempat najis tu jangan kena air, bahkan batu sendiri pun tidak boleh kena, tidak boleh ada air. Tisu tak boleh ada air, dia kena kering. Sekarang ni kalau di tempat najis tu kena air, wajib istinja dengan air, tak boleh pakai batu dah. Bahkan kalau di batu tu ada air lembab, kena embung contohnya, maka apabila dia istinja dengan batu hok basah ada air tu, dia sudah tak boleh pakai dah. Dia kena pakai istinja dengan air semata-mata. Sebab tu kata kalau nak istinja dengan tisu yang kering, bercampur dengan air tak boleh. Sebab apa? Sebab di tempat istinja tu akan bercampur dengan basah ada di tisu. Lepas tu kena pakai air semata-mata, sudah tak boleh lagi nak istinja dengan batu ataupun tisu. Batu tisu hak bolehnya hak kering. Tapi kalau pakai tisu hak ada air, biar ada air sungguh-sungguh, maka tak panggil tisu, dia panggil basuh najis. Dia panggil istinja dengan air. Kita kan macam kita buat budak-budak tu, kadang-kadang kita pakai tisu basah, tapi budak-budak ni kita nak kira mana, sebab kadang-kadang tak bersih mana pun, kita nak cari bukan budak, bukan nak semayang. Mana kita kadang-kadang pakai kita celup tisu dalam air, kita pun kita buat ni hak budak-budak hak bawah lahir tu kan. Kalau kita buat dengan tisu basah, tetapi tu bukan panggil tisu tu, panggil air dah. Tapi kalau di tisu tu betul-betul ada air, tu dia panggil kita istinja dengan air. Istinja dengan air tu. Tisu tu hanya sebagai alat untuk kita datangkan air ke budak tu. Kita ambil tisu, kita kendara air, kita pun pergi basuh di tempat najis budak tu. Tapi waktu biasa budak pakai pamper, kita tak panggil istinja, sebab dia sudah najis, sudah melampaui tempat keluar. Tapi nak ceritanya, kalau dia pakai tisu basah, di tisu tu betul-betul ada air, itu dipanggil istinja, basuh najis dengan air sebenarnya. Tak ada masalah, suci tempat tu, janji air tu ada. Tapi kalau tisu tu hanya lembab sahaja, bahkan kalau dia menggunakan kain tuala yang hanya lembab sahaja, itu tidak dinamakan membasuh najis. Walaupun habis air najis, walaupun habis sifat najis, belumlah dihukumkan suci. Sebab nanti kita akan bicara tajuk membasuh najis, wajib menggunakan air dengan bahawa ada titik-titik air, bukan hanya lembab semata-mata. Jadi kalau pakai tisu yang betul-betul ada air. Tapi waktu tak panggil istinja dengan tisu, itu panggil istinja dengan air, basuh najis dengan air. Kedelapannya, bahawa dapat disucikan dengan batu. Boleh dihilangkan najis tu dengan batu, boleh dihilangkan dengan batu. Kalau kata tidak boleh dihilangkan dengan batu, kita nak gosok dia tak boleh, contohnya kerana sakit kan apa ke, tu kita wajib kena menggunakan air untuk kita istinja. Maka jika nafi suatu syarat daripadanya, daripada 8 syarat, mana apa nafi sini? Satu je syarat tak mampu kita sempurnakan, maka tertentulah ia istinja dengan air, maka wajib pakai air semata-mata, tak boleh pakai batu. Cuma tadinya dia hanya sebut berkaitan dengan najis tidak melampaui safahah dubur, yakni halaqah dubur dan hasyafah zakar. Orang perempuan dia tidak nyatakan. Orang perempuan kalaulah perempuan buang air kecil, air kencing tu tidak sampai kepada tempat jimat, boleh ya? Dia lubang yang tempat air kencing tu belah atas, tempat jimat, tempat subuh tu sebelah bawah. Sebelah bawah tempat air kencing belah atas, tempat jimat tu sebelah bawah. Kalau dia kencing, air kencing tu meleleh ke lubang belah bawah tu, maka tu wajib istinja menggunakan air semata-mata. Jadi kalau perempuan bikir, perempuan yang belum berkahwin,
adalah kemungkinan boleh istinja dengan tisu, dengan bahawa perempuan tu kecing, air kecing tu tak meleleh ke bawah. Ke bawah daripada lubang tempat kecing tu ada lubang tempat bersetubuh, tempat sampai zakar lelaki situ. Maka kalau air kecing tu meleleh ke bawah, tu tidak boleh lagi istinja menggunakan tisu, menggunakan batu. Wajib istinja menggunakan air semata-mata. Selesailah dalam kitab kita tajuk istinja. Istinja sama ada menggunakan air ataupun menggunakan batu. Faslun, pada menyatakan air najis dan kaifiyah menghilangkan najis. Jadi istinja tajuk lain, menghilangkan najis tajuk lain. Sebab istinja najis yang keluar, yang ada di tempat keluar, air kencing dan tahi, boleh menggunakan air tisu ataupun air. Adapun bab najis ni, nak menghilangkan najis menggunakan air semata-mata. Jadi bab istinja dengan bab menyucikan najis, dia bab lain-lain, tajuk pun tajuk lain-lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.